Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Batu Lintang tidak kosong dan tidak keperluan pilihan raya kecil untuk diadakan. Perkara tersebut disahkan oleh Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar dalam sidang media bangunan Dun Sarawak di Kuching pada Isnin. Beliau mengulas demikian susulan keputusan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Lintang Si Ching Hau mengumum meninggalkan Parti Sarawak Bersatu PSB pada 12 Ogos lalu untuk menjadi Wakil Rakyat Bebas. I am unable to determine that YBC Ching Hau is disqualified under Article 17, bracket 7, bracket A of the State Constitution of Sarawak from membership of the Dewan Undangan Negeri Sarawak. Oleh yang demikian, kerusi N11 Batu Lintang tidak kosong dan tidak akan diadakan by election. Menjelas lanjut, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah memberitahu beliau telah menerima surat aku janji yang ditandatangani oleh Si Ching Hau pada 3 Disember 2021 daripada Presiden PSB Datuk Seri Wong Su Koh pada 15 Ogos 2022. Ujar beliau, surat aku janji tersebut sepatutnya dihantar kepada Speaker dalam tempoh 15 hari dari tarikh itu 3 Disember 2021 untuk mematuhi tarikh pilihan raya negeri pada 18 Disember 2021 yang lepas. In this case, I never received any undertaking in writing from Si Ching Hau. What he said in his letter of 12 August 22 cast serious doubts that he had voluntarily undertaken in writing that he would vacate his seat in the Dewan Undangan Negeri if he should resign from PSB. In any event, he resigned from PSB before the purported letter of undertaking was sent by the PSB President to my office. Berita seterusnya, Syarikat Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Kerajaan Sarawak menghargai kerjasama strategik dalam pembangunan industri minyak dan gas di Sarawak. Menurut kenyataan dari Jabatan Media Komunikasi Korporat Petronas, satu acara telah diadakan di luar Dialog Strategik Tahunan ASD Sarawak Petronas 2022 di Bintulu pada Isnin. Jelas kenyataan itu, ASD adalah platform utama untuk mengukuhkan kerjasama antara Petronas dan Kerajaan Sarawak dalam industri minyak dan gas. Melalui platform ini, kedua-dua pihak komited terhadap meningkatkan persekitaran perniagaan dan pelaburan yang stabil, kondusif untuk pertumbuhan industri yang mampat dalam negeri. Majlis itu telah disaksikan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg bersama Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Aliasan, Pengerusi Petronas Tan Sri Mot Bakir Saleh dan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif CEO Kumpulan Petronas Datuk Tengku Muhammad Taufik. Dalam majlis itu, kira-kira 11 wakil vendor Petronas dari Sarawak menerima penghargaan sebagai simbolik memperingati kejayaan syarikat Sarawak dalam industri minyak dan gas. Laporan berikutnya, golongan usahawan di negeri ini diseru untuk merebut peluang kehadiran ke program berskala besar untuk mempromosikan produk-produk yang diusahakan sekaligus meningkatkan pendapatan mereka. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Aliasan beritahu pelibatan dan kehadiran mereka akan membantu meningkatkan jaringan pemasaran produk kepada para pengguna secara lebih luas. Mengambil contoh penganjuran program Fund Ride Amal Masjid Besar Lawas, beliau menegaskan para peserta yang datang dari Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Labuan dan juga Kota Kinabalu boleh membawa bersama produk-produk kawasan asal mereka untuk dipromosikan kepada peserta Sarawak. Kita bawalah produk-produk tempatan kita orang. Dalam masa yang sama kita boleh promote produk-produk kita untuk perluaskan lagi pemasaran produk-produk kita. Dapat membantu meningkatkan jaringan pemasaran untuk produk-produk kita. Ya, kita gunakan segala peluang untuk meningkatkan hidup kita. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penutupan Fund Ride tersebut di Taman Awam Lawas pada Sabtu. Datuk Amar Awang Tengah menambah perkara sama boleh dilakukan apabila warga Sarawak pergi ke kawasan lain di mana mereka boleh mempromosikan produk sendiri.
Program FunRide itu telah mendapat sambutan hangat dengan penyertaan 300 peserta dari Lawas dan Sabah yang mula berkayuh dari Bandar Lawas ke Kuala Lawas sebelum menamatkan kayuhan di Taman Awam Lawas. Sementara itu, warga kerja Majlis Amanah Rakyat MARA Sarawak disaran untuk melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan peka berkaitan teknologi digital. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Hasbi Habibullah berkata ini kerana peranan teknologi digital terselah sejak negara dilanda pandemik COVID-19. Justru beliau berharap agar seluruh warga kerja MARA untuk terus memberi komitmen dan mempersiapkan diri dengan kemahiran teknologi digital baharu demi mengangkat perkhidmatan organisasi ke peringkat antarabangsa. Peranan teknologi digital ini terselah lebih-lebih lagi sejak negara dilanda COVID-19. Dan telah memberi cabaran getir kepada semua pihak dalam melaksanakan tugasan dan keperluan organisasi. Rentetan itu kita perlu pantas menguasai pengetahuan ilmu digital bagi menghasilkan inovasi dan penyampaian perkhidmatan yang efisien kepada rakyat kita. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC tahun 2021 bagi MARA Sarawak di Kuching pada Isnin. Dalam majlis itu, seramai 40 orang pegawai MARA Sarawak diraikan dalam Majlis APC tahun 2021. Sementara itu, beliau memberitahu penganugerahan APC merupakan penyuntik semangat yang akan mencetus inspirasi kepada warga kerja MARA Sarawak dalam bentuk ekosistem pekerjaan yang cemerlang. Penganugerahan APC ini bukan sahaja merupakan manifestasi penghargaan dan pengiktirafan kepada mereka yang terpilih, malah perlu juga ianya dilihat sebagai penyuntik semangat dan pencetus azam untuk terus berkhidmat dengan lebih cemerlang, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Dalam pada itu, beberapa penerima APC yang ditemui menzahirkan kesyukuran di atas pengiktirafan yang diterima dan bertekad meneruskan perkhidmatan dengan cemerlang. Sebab memberi penganugerahan ini kepada saya dan harapan saya semoga dengan anugerah yang diberikan ini dapat memberi lebih motivasi dan galakkan kepada diri saya untuk bekerja dengan lebih cemerlang lagi pada masa hadapan. Terima kasih atas anugerah yang telah diberikan oleh pihak pengusaha MARA, iaitu anugerah perkhidmatan cemerlang untuk pada tahun 2021. Jadi harapan saya dengan anugerah yang diberikan kepada saya ini akan memakin semangat saya untuk terus cemerlang dalam memberi perkhidmatan kepada MARA lah. And then lebih kepada membantu kepada usahawan ataupun dalam bidang tugas saya. Saya rasa bersyukur, berterima kasih pada pihak pengurusan ataupun dengan MARA khususnya kerana diberi peluang menerima anugerah APC untuk tahun 2021 lah. So harapan agar di masa akan datang kerja lebih dengan cemerlang lagi lah. Dilunduk pula pemilikan tanah hak adat Bumiputera NCR sebanyak 456 lot membabitkan 395 penduduk di Kampung Stungkor Baru kini akan dipercepatkan setelah siapnya kerja-kerja pendokumentasian yang telah dijalankan sejak tahun 2010. Menurut Presiden Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA Datuk Iqbal Jowik, inisiatif hasil kerjasama Biro Tanah Kampung itu bersama dengan DBNA akan seterusnya dibawa ke pihak Jabatan Tanah dan Survey Sarawak JTS untuk disukat dan dikeluarkan geran hak milik. Jelasnya tujuan dokumentasi ini dilakukan adalah supaya pemilik tanah mengetahui lokasi tanah mereka serta persebaran antara pemilik. Tambahnya, DBNA mengambil inisiatif untuk membantu Kerajaan Sarawak melalui JTS untuk menyukat lot tanah penduduk setelah menyedari timbulnya isu tanah sebagai tapak untuk membina rumah semakin berkurangan manakala penduduk tempatan pula terus bertambah. Datuk Iqbal berkata demikian ketika berucap dalam majlis penyerahan surat dokumentasi tanah lot Kampung Tradisi dan lot pertanian di Balai Raya Kampung Stungkor Baru, Lunduk pada Sabtu.
Sementara itu, berucap dalam Majlis Sama Ahli Dewan Undangan Negeri, Adun Opa Billy Sujang menggesa penduduk yang masih belum terlibat agar mengambil peluang tersebut bagi memastikan mereka juga tidak ketinggalan. Jadi apabila dokumen-dokumen ini telah lengkap nanti, pihak DBNA sudah finalize, kita akan sama-sama untuk memohon dimajukan kepada pihak Land and Survey. Dan saya akan follow up, sebab nanti bila sudah ada dokumentasi ini, kita akan mohon, macam Dato' kata tadi, have to mohon semula kepada Land and Survey untuk perimeter. This is very important. Itu yang sangat penting. Perimeter kita di mana kawasan kita. Dalam pada itu, Adun Opa itu melihat usaha tersebut sebagai satu kejayaan yang dicapai oleh penduduk Kampung Setungkor Baru dan berharap kampung-kampung lain juga akan mengambil langkah sama. Manakala di Balingian, Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi turut tidak melepaskan peluang untuk memeriahkan sambutan konvoi Kembara Keluarga Malaysia KMKM 2022 di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sebanyak 30 unit kenderaan telah mengikuti konvoi Merdeka Keluarga Malaysia yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan itu. Dalam program sama, beliau turut menyerahkan jalur gemilang di dua lokasi iaitu di Pasar Basah Mukah dan Sekolah Kebangsaan SK Kampung Seberang Mukah. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak, gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta, Salam UKAS.